أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardh wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Sebelum kita memulakan majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah, yang di mana kita tujukan khas untuk guru-guru kita yang sebelum ini. Yang mana kita tujukan khas untuk guru-guru kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Seronok kita malam ni, berbesar hati, di mana semua pakat ada. Terutama sekali Pak Ngahdin kita, semualah. Di mana dengan kehadiran Pak Ngahdin kita pada malam ni, bolehlah kita minta sikit dia sepatah dua kata daripada dia. Nah, kita ambil keberkatan Pak Ngahdin. Silakan Pak Ngahdin. Sepatah dua kata. Alhamdulillah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Paknya rasa besar hati sangat, rasa sonok tengok pakat ada untuk sama-sama dan berbincang tentang Al-Quran. Alhamdulillah, atas kesungguhan semua, moga Allah memberkati kita. Moga Allah memberkati kita tentang kesungguhan kita untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Dan insya-Allah di kesempatan yang pakar-pakar minta pernah sebut sini, kita sama-sama pengen nak sebut tentang kelebihannya Al-Quran untuk kita. Kelebihannya Al-Quran. Sebelum kita nak pergi jauh tentang Al-Quran, kita nak cara kita sebagai orang umum, kita ni sebagai asas kita tidak terlalu jauh, terlalu banyak tentang Al-Quran. Sekadar kita tahu je. Jadi kita bincang sedikit tentang apa itu Al-Quran. Sekadar kita faham Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita hari ini. Al-Quran, kita nak kenal Al-Quran tu lagu mana. Kadang-kadang kita ditanya tentang Al-Quran tu, kita kadang-kadang kita tak pernah nak jelas tahu. Kalaulah ditakdirkan orang tanya kita, Al-Quran tu sebenarnya Al-Quran yang kita duk baca tu ada berapa muka surat? Katalah kita ditanya, kan, ada berapa muka surat? Kita boleh cerita dah kita berapa muka surat. Ada siapa tahu tak? 604 muka surat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kata Alhamdulillah. 604 muka surat yang kita duk baca tu. Kalau lah orang tanya pula, dia ada berapa surah? Berapa surah dalam Al-Quran? Kalau ni bukan kita nak undi siapa, tapi kita nak ingatkan kita balik. Kalau kita yang peringkat kita basic tak kukuh ni, orang yang cakap dah fasih dah dekat mereka, kita tak apa nak ni tu, ada berapa surah dalam Al-Quran? Siapa ingat tak? 114 surah. 114 noh, betul nah? 114 yakin nah? 114 surah dalam Al-Quran. Lepas tu ni pula ada berapa juzuk dalam Al-Quran? Kalau lah kita itu sifat-sifat Al-Quran. 30 juzuk. 30 juzuk kan? Kita ingat sebut sampai 30 kan, 30 juzuk. Itulah Al-Quran. Hari kita nampak ada Al-Quran. Al-Quran yang kita nak guna kita lah ni, kita kata pakai Restam Utsmani. Sebut Restam Utsmani kan? Restam Utsmani. Pasal apa kita sebut dia sebagai Restam Utsmani? Sebab jadi cara kaedah yang dipersetujui oleh ulama pada yang dihimpunkan oleh Sayyidina Utsman kan, yang Nabi minta, sahabat-sahabat minta Utsman supaya menghimpunkan Al-Quran, maka yang dihimpunkan oleh Sayyidina Utsman tu, itulah kita sebut sebagai Utsmani. Jadi kita baca Utsmani. Atau kita contoh kita ni, kita yang cara biasa-biasa ni, contoh kita nak pergi beli Al-Quran.
Kita nak pergi beli Al-Quran, kita nak tengok beza dia. Yang mana betul dia kita beli yang Resam Usmani ni. Kan? Kita nak cam cara kita lah. Cara kita yang tak fasih baca orang yang dah fasih. Dia tengok ayat, dia tahu dah. Kita cara yang tak berapa nak ni tu. Kita nak tahu kata memang Quran yang kita beli tu adalah Resam Usmani. Sebagai tanda dia tu kita nak tengok di kita ni. Apa dia antara yang mudah kita nak tengok. Kalau sampai ingat tak macam mana cara. Quran Usmani di tiap-tiap hujung muka surat dia ada tanda berhenti kan. Dia akan berhenti tiap-tiap muka surat di hujung bawah muka surat tu, tiap-tiap muka surat dia akan boleh berhenti di situ. Itu salah satu bukti bahawa Al-Quran itu adalah dalam Resam Usmani. Jadi kalau kita nak beli kan. Jadi itulah sebagai contoh lah. Antara lain tu banyak lagi lah, tapi yang mudah kita nak tengok, kita buka Al-Quran di kedai tu, kita tengok di hujung setiap muka surat di bawah penjuru belah kanan tu. Kan setiap penjuru belah kanan tu dia akan ada tanda dia mati di situ, dia pernah habis ayat di situ. Itu membuktikan bahawa yang Quran itu adalah Resam Usmani. Kan itu kaedah kita nak tafsir Quran. Allah pula senang, dia ada yang sistem wakaf tidak tu macam mana? Di mana kita boleh berhenti, di mana kita nak mula balik, dia ada tanda dengan warna apa. Ada dah la ni kan. Itulah kita nak tentang Al-Quran ni. Tu ada siapa nak sebut apa tak tentang Al-Quran? Lepas tu Pak Ngah, saya ada satu pertanyaan. Ya. Macam ada lah kadang-kadang tu orang tanya ni, tanya saya, kamu ni baca ikut siapa? Kan dia ada banyak jenis cara bacaan kita tu kan. Kita nak abang kat kawan tu, saya baca mengikut ni tu. Jadi bila orang tanya tu saya pun jadi terkelu kan. Coba. Okey. Al-Quran, kalau membaca kita mesti ada kiraat, dipanggil kiraat. Kita mesti ikut kiraat macam nak kata. Cara kaedah bacaan itu dinamakan kiraat. Jadi secara mudahnya kita nak faham, kita semua ada dalam pembacaan Al-Quran dalam seluruh dunia hari ini, kita ada 7 kiraat. Apa kiraat dia? Kaedah membaca, cara membaca. 7 kaedah yang ambil semuanya daripada Sayyidina Uthman, tapi kaedah bacaannya ada 7 yang dinamakan kiraat. Jadi mana ada 7 kiraat, mana 7 riwayat guru cara bacaan dia tu. Cuma kita pakai banyaklah seluruh Nusantara dan di kebanyakan lah di Makkah, di mana pun banyak yang menggunakan kiraan kita yang diriwayatkan oleh Imam Asim dan Hafs daripada Sayyidina Uthman, Sayyidina Asim, Hafs. Kita boleh tengok dalam YouTube, kita tengok dia lagi jelas lah tentang deretan ulama-ulama yang menyampaikan kaedah tersebut pada kita. Kita yang tak apa pasih ni dalam kemampuan Pak Ngah takat tu yang boleh kita yang kita belajar dari guru. Jadi kaedah yang kita bicara ni kita mengikut daripada Imam Asim, daripada Imam Hafs, dan kaedah bacaan kita mengikut sampai ke dan banyaklah di seluruh Malaysia dan seluruh Nusantara, kebanyakan negara yang ada dalam tilawah Al-Quran dengan kita tu pun ikut kaedah yang cara kaedah kita tu. Bagi nak sebut sebagai sebab baca Quran mesti berkiraat. Mesti. Baca Quran mesti berkiraat. Guru yang mengajar dia mesti tahu kiraat mana. So penting. Sebab contoh, sebab kita dalam membaca Al-Quran, kita mesti tahu setiap kita baca. Guru pesan yang sama-sama kita nak ingat, kita dalam membaca Al-Quran, kita mesti tahu jelas. Dan bila ditanya kenapa begitu, kita boleh jawab kenapa begitu. Kita jangan jawapan kita kata, kami mengaji gitu lah. Itu guru kami ajak yang itu lah. Itu bukan jawapan guru kita kata. Dan kita mesti satu contoh. Contoh kita semayang, kita baca, bila imam baca Fatihah, kita tu berapa harakat. Min tu berapa harakat. Kan? Saya baca, kata contoh, saya baca 2 harakat. Min saya baca 4 harakat kah? 6 harakat kah? 2 harakat kah? Pasal apa kita baca begitu? Kita boleh, kenapa? Ini hukum dia apa? Ini hukum asli, ini hukum badal, ini hukum. Kita akan cerita macam tu. Kita tak cerita sebagai tak tahu kami itu guru macam tu. Itu guru kita pesan, jangan sekali-kali kita jawab macam tu. Kita jawab secara kita ketahui. Macam Yasin contoh. So contoh macam Yasin,
Bila kita masuk baca contoh bagi diri kita lah, bagi kita sendiri kalau kita tak belajar. Kan kalau kita tak belajar, contoh kita baca Yasin, kita masuk mula-mula pun orang dah kenal kita. Bila kita baca Yas, ya tu kita ambil sampai melebihi 2 harakat. Dan nampak dah kita dah melanggari hukum yang secara resam kita belajar. Kan? Jadi itulah penting yang kita faham betul dalam Al-Quran ni. InsyaAllah. Ada apa tambahan lagi nak sebut? Nama yang pernah sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu pertanyaan tentang tajwid. Tentang tajwid tu, yang kata tajwid tu. Ya. Adakah kita untuk kita nak membaca Al-Quran, ada yang setengah saya dengar kata tajwid ni macam tak berapa penting lah dalam membaca Al-Quran ni. Lepas tu ada setengah kata ada banyak pandangan yang saya dengar. Jadi minta tolong penjelaskan tentang tajwid tu. Alhamdulillah. Sebab apa yang kita faham daripada guru kita, dia tajwid ni penting. Tajwid penting. Sebab tentang sebutan itu dalam bahasa Arab, panjang pendek sebutan pun dah buat maksud yang lain. Tambahlah sebutan kita berbeza. Sebab istimewanya Al-Quran ni, nanti kita sebut silap. Contoh, sebutan kita silap macam sin, dia akan jadi ta. Ada huruf, kalau kita ringankan sin, dia jadi ta. Jadi kan, kalau ha, dia ha. Jadi ada. Huruf-huruf yang lain tu ada. Sebab yang kita silap tu ada perkataan lain. Jadi sebut jadi perkataan lain. Jadi, itu penting dalam sebutan. Kerana kita nak membetulkan sebutan kita. Jadi kita kena betulkan tajwid kadar kita mampu. Kan? Itu penting. Kena tahu. Kita tak boleh sekadar kita kena belajar lah. Dalam tempoh kita belajar, tidak menjadi masalah lah, kata guru. Itulah, insyaAllah. Ada apa nak sebut lagi? Makna kata tajwid ni kita wajib lah kita belajar, ataupun dia ada boleh diringankan ke. Dan satu lagi makna tajwid itu sendiri, insyaAllah. Tajwid adalah hukum hakam dalam menyebut dalam Al-Quran lah. Saya kata itu ni, kalau istilah mudah kita faham. Kita sebagai bahasa yang kita tidak fasih dalam istilah-istilah Arab ni, lagu kita yang biasa ni kan, itulah maksudnya. Kalau yang orang yang lebih fasih, mungkin dia boleh dapat huraian yang jauh lebih banyak lah. Tapi sekadar yang kita faham, tujuan kita nak membetulkan sebutan dalam bacaan kita. Kerana kalau sebutan kita silap dalam Al-Quran, kalau silap sebut, dia bawa maksud yang berbeza-beza. Mungkin orang yang fasih dalam bahasa Arab, mungkin banyak dia boleh cerita antara perkataan yang bawa maksud yang lain, kan? Jadi kita terpanjang sedikit bawa gini, doktor ni macam ni, kan? Itulah pentingnya. Alhamdulillah. Ada lagi tak apa nak menyentuh tentang? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu pertanyaan. Macam kita nak belajar Al-Quran tu. Ya. Mula-mula kita belajar Al-Quran tu, dia paling cantik ni tahu nak belajar tu macam mana, sebab ada yang sebut kaya lah macam belajar Awak kita tak YouTube dengar pun ni. boleh, belajar sendiri pun boleh kan. Ataupun macam mana cara yang paling elok untuk kita mula-mula belajar. Ni dah hampir mana habis ni. Apa ni, sepatutnya kita berguru lah. Bukan semestinya kena berguru. Bagus, yang Faizal tanya tu bagus. Dalam Al-Quran kita kena belajar Al-Quran mesti berguru. Antara sebabnya Faizal, kan semua kita lah dan guru. Sebab yang penting dalam Al-Quran, dia ada tempat-tempat tertentu yang hanya ada di dalam bacaan tapi tiada di dalam tulisan. Banyak tempat di dalam Al-Quran, dalam bacaannya hanya ada pada sebutan tapi tiada di dalam tulisan. Jadi itulah kena secara lisan daripada guru. Inilah kelebihannya. Maka Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam. Kerana dari mulut ke mulut kita katakan. Jadi tak bercara bertulis. Sebab ada yang tak tertulis tapi hanya ada dalam bacaan. Banyak tempat dalam Quran. Jadi kalau kita tidak berguru, jadi mana sebutan kita akan jadi silap, maka tersilaplah bacaan kita. Bagi insyaAllah, tanya dulu insyaAllah.
itulah, ingat, itulah secara asasnya dalam kita membaca Quran kita penting. Yang pertama, kita kena tahu sikit tentang Quran. Yang kedua, kita yang paling penting dalam Al-Quran, apa pesanan guru yang kita tahu, kita kena berguru. Dalam belajar Al-Quran, kita jangan menganggap kita malu untuk belajar itu, maka kita salah meletakkan malu. Kita salahkan meletak perbuatan malu itu bukan pada tempat dia. Bukan sepatutnya perkataan malu kita guna untuk tak mau nak belajar Al-Quran. Quran kena mesti berguru. Sebab apa? Sebab utama berguru, sebab itulah macam Pak Nas sebut tadi, banyak tempat-tempat di dalam Al-Quran yang hanya ada di dalam sebutan tapi tiada di dalam tulisan. Kan itulah antara kelebihan dia. Macam apakah ingat ada tempat mana yang contoh Pak Nas kata tadi, yang kita ada dalam bacaan yang tiada dalam tulisan. Ada siapa boleh bagi contoh mana yang pakai ingat lah? Ingat apa? Macam muka surat 9 tu apa? Boleh kira dia tak ada dalam tulisan. 9-nya lah. Yang amdal tanwin idza bertemu amdal wasal. Kan? Nun ada apa? Itiqaq sakinain kan? Nun Nama, kecil di bawah tu kan? Nama dia Istiqaq Zakinain. Sakinain. Zakinain. Kan? Jadi tu. Kalau tidak kita tak tahu kan? Betul contoh. Itu macam hamzah wasal di awal kalimah. Kan? Hamzah wasal di awal kalimah kita nak baca di baris atas ke, baris bawah ke, baris hadapan ke. Kalau kita tak berguru, kita tengok jalan tulisan, kita tak boleh nak baca dia. Kan? InsyaAllah itulah seronok. Tapi itulah apa yang seronoknya kita dalam mendekati dengan Al-Quran ini. Contoh itu ada benda yang tiada dalam tulisan, hanya ada dalam bacaan. Satu lagi, dulu kalau kita dengar on cerita pun, kan, kita dengar on cerita betul macam huruf alif. Kalau berdiri betul macam alif. Tapi apabila kita baca Al-Quran, ada alif bengkok. Kalau kita belajar sampai kata Al-Quran tu, kita alif rupanya ada alif yang bengkok. Min ingat nama Min? Alif apa? InsyaAllah kalau tak silap saya alif maqsurah. Alif maqsurah. Alif yang bengkok, ada alif bengkok. Jadi itulah, bila kita mendalami Al-Quran, sonok ada rahsia-rahsia dalam Al-Quran yang kita tahu, sonok dalam sama kita. InsyaAllah nak ingat kadar itulah kita nak berkongsi malam ni tentang apa itu Al-Quran. Dan insyaAllah jika Allah beri kesempatan kepada kita, kita akan berbicara lagi insyaAllah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Satu soalan lagi. Ya. Berkenaan dengan kan zaman lo ni, zaman YouTube apa ni kan. Waktu saya duduk tengok nampak banyak kelas-kelas mengaji. Kalau kelas mengaji online macam kita ni, insyaAllah lah kita boleh ada soal jawab kan. Ya. Kalau yang macam mereka ambil daripada YouTube yang buat rakaman tu, yang macam hukum-hukum apa tu, kita belajar. Contoh macam kita tadi, kita belajar dengan rakaman tu kan, dengan rakaman YouTube tu. Kalau macam online ni, kita tahu lah kita boleh berbalas-balas soalan apa kan. Ya. Jadi, kalau dengan yang rakaman YouTube tu, kita duk belajar antara hukum-hukum, adakah itu dikira macam mana itu? Nak kira macam mana? Boleh ke atau macam mana? Alhamdulillah. InsyaAllah. Bagi Pak Ngah, benda tu boleh. Tapi bersyarat. Boleh, bersyarat. Kena rujuk dengan guru. Kena ambil pengesahan daripada guru. Jadi kita belajar dengan tu, kita jumpa dengan guru kita baca kat dia, kita tanya dia, betul tak dengan macam saya ni sebenarnya? Kan? Kalau dia sah, kena dapat pengesahan daripada guru. Cantik, bagus. Alhamdulillah. Terima kasih. Mana kata sebagai macam kita nak rujukan saja boleh lah. Kalau kata kita nak terus itu tak boleh lah. Kita kena pergi kupas depan guru lah. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih. InsyaAllah. Ada lagi sama pokok yang tertinggal yang perlu kita sebut. InsyaAllah, kalau tak ada kadar itulah dulu insyaAllah. Mungkin kita ada ruang kesempatan yang lain, kita akan sambung lagi tentang perbincangan tadi. InsyaAllah. InsyaAllah nak kadar itulah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, ingat untuk pada malam ni, untuk perbincangan kita pada malam ni, ingat setakat itu dulu. Jika ada kesilapan
daripada kami minta di pihak yang mendengar apa yang kami bincangkan pada malam ini, jika berlaku kesilapan minta berbetulkan kesilapan kami itu. Maka dengan perbetulkan kesilapan itu dapatlah kita sama-sama memperbaikikan lagi amalan-amalan kita tu untuk membetulkan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ingat sekadar itu dulu. Jadi kita akhiri perjumpaan kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Alhamdulillah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.